Pertama, murid-murid boleh menyertai apa-apa yang sudah dirancang oleh cikgu untuk permainan tersebut. Okey. Kemudian, dalam permainan itu, murid-murid mungkin dapat ganjaran. Ganjaran bukan semestinya dapat itu yang berbentuk solid atau apa. Mungkin sebagai pujian pun boleh. Kemudian, selepas murid-murid dapat ganjaran, mereka akan merasa kepastian kerana dia telah berjaya mendapatkan itu pujian daripada cikgu. Seterusnya, ini akan memotivasi murid-murid untuk terus belajar. Murid bermotivasi, dia akan bersemangat dan berminat belajar. Seterusnya, dia akan cuba memang apa-apa cabaran. Okey. Macam sekarang yang saya tunjuk ini, pada permulaan saya akan memberikan PDPC kepada murid-murid saya, kemudian saya akan berikan kuis kat belakangnya. Seterusnya, mereka akan dapatkan itu pujian dan mungkin mereka dapatkan itu apa? Chop dan sebagainya. Okey. Biasanya murid-murid akan cuba merebutkan peluang untuk menjawab soalan. Iaitu mendapatkan persaingan yang baik dalam kelas. Okey. Akhirnya, murid sudah berjaya menerima apa-apa yang cikgu-cikgu hendak menyampaikan. Okey, seterusnya. Okey. Sekarang saya akan memperkenalkan beberapa jenis aplikasi atas talian. Yang pertama ini Progress. Ini saya amat suka untuk gunakan. Kenapa? Kerana dalamnya dia selepas menjawab soalan, jika anda betul, anda akan boleh terus memainkan mainan yang ditetapkan dalam ia. Okey. Dalam ia terdapat berbagai jenis mainan. Ini boleh merangsangkan murid bermotivasi untuk menjawab soalan untuk mendapatkan jawapan yang betul. Ini saya paling banyak guna semasa PDPC. PDPR, sorry. Kerana PDPR mereka biasa guna komputer ataupun handphone dalam rumah. Tapi kelas sekolah, ini mungkin susah sikit kerana kita punya PDPC masa kurang. Dan itu, cikgu jika nak boleh gunakan sebagai free classroom. Biasanya saya akan bagikan murid-murid itu bahan-bahan bacaan dan sebagainya sebelum saya melaksanakan PDPC saya. Tentu murid-murid dia boleh membaca dulu, memahami dulu dan cubakan menjawabkan soalan dengan tanpa bimbingan saya dulu. Mereka akan tahu apa yang dipelajari. Kemudian saya akan lanjutnya pada PDPC saya. Kuisi ini saya rasanya kebanyakan cikgu pun pernah guna. Kuisi ini sangat popular. Dan lagi Kahoot juga sangat popular ini. Seterusnya, Practice. Ini saya rasanya sangat sesuai dalam PDPC. Mengapa? Kerana dia secara permainan dan dia akan automatic recordkan itu result, itu keputusan murid-murid semasa mereka menjawab soalan. Contoh saya tanya soalan ini, anda berikut yang mana kan? Dia tepat dan sebagainya. Murid dia hanya gunakan kad dia, tunjuk kepada saya guna sebuah handphone, snap foto, kemudian automatic akan ada keputusan. Ini memang cepat dan cekap. Okay. Word wall ini juga biasa. Cascade. Dalam keadaan ini, saya berasa Cascade merupakan yang paling sesuai untuk semua guru dalam PDPC dalam kelas. Mengapa? Ini dia boleh digunakan semasa di rumah ataupun di semasa PDPC. Mengapa? Kerana dalamnya cikgu-cikgu boleh bagikan murid menjawab soalan, dalamnya cikgu boleh mark terus dan boleh menunjukkan dengan berbagai jenis dengan suara, rakaman suara, kemudian dengan pautan ataupun dengan rakaman ataupun dengan cikgu punya tunjuk dan murid ada masalah dalam rumah, mereka pun boleh gunakannya untuk menjawab soalan. Dan ini boleh secara permainan. Okey, seterusnya anda berikut. Saya rasa ini yang paling mudah, ia PowerPoint. Sebab saya tunjuk pada cikgu ini juga gunakan PowerPoint yang mudah saja. Okey. Saya secara ringkas untuk memperkenalkan kepada cikgu-cikgu dengan apakah itu PowerPoint dulu.
Karena mungkin cikgu-cikgu pernah guna PowerPoint tapi tak biasa dengan apa-apa karakteristiknya dan dia punya pattern apa kegunaan. Cikgu Wan Afifi, sekarang saya guna PowerPoint saja. PowerPoint yang mudah. Nanti saya akan tunjuk beberapa contoh yang sesuai. Okey? Okey, tekan PowerPoint saja, mudah. Sekali tekan, ini semua muncul. Okey, kemudian cikgu boleh pilih formatnya. Okey, right click saja, tekan akan keluarkan bar ini. Kemudian pilih format background. Okey, macam saya punya sekarang punya background, tengok sebuah buku. Saya hanya terus insert itu buku punya image dalamnya, sudah cukup. Okay. Dalam sini ada banyak jenis, ada solid, ada gradient, ada picture of texture, pattern dan sebagainya. Ya, power saja. Ini semudah dan susah. Ini hanya guna PowerPoint kamu boleh terus menjaga apakah bahan gunaan APM yang sesuai, terutamanya sebagai gamifikasi. Memang mudah. Solid hanya satu jenis warna. Gradient mungkin cikgu buat adjust punya warna daripada yang cerah ke gelap dan sebagainya. Texture hanya gunakan gambar. Okey, pattern ada itu pattern yang ditetapkan. Okey, format image. Okey, lalu ini cikgu-cikgu mulai perasan, ada 3 image kat sini, 3 Pikachu yang comel kat sini, betul tak? Kerana mereka ada itu format of eraser. Yang pertama, keep up. Keep up bermaksud dia satu image yang tidak dapat bergerak dan mereka ada itu background. Kadang-kadang kita tak suka background itu, kita tukar. Ini panggil PNG. PNG. Kemudian yang boleh bergerak ini panggil GIF file. GIF file. Ya, Cikgu Aminah ada apa nak tanya? Halo Cikgu Aminah? Cikgu Aminah belum buka mic lagi? Saya tekan. Okey, saya terusnya. Okey. Selepas ini kita teruskan. Okey. Yang pertama, bagaimana nak memasukkan ciri image? Okey. Yang pertama, carikan picture effect dari picture format. Kita boleh cari daripada picture format yang atas ini, ada picture effect. Okey. Tekan saja. Kemudian, dari sana kita ada preset, shadow, reflection, glow, soft edge, bevel, 3D rotation. Okey, yang ini sangat mudah ialah kita boleh guna shadow untuk membuatkan ia rasanya 3D. Reflection dia ada satu reflect punya bayang yang sesama dan dia ada glow. Glow bermaksud dia gunakan cahaya ataupun warna-warna yang sesuai di sekelilingnya. Soft edge dia akan menjadikan transparansi sikit. Dan bevel. Dan di sebelah itu format picture, dia ada shadow dan sebagainya. Cikgu boleh set diri sendiri. Transparency, size, blur, angle, distance dan sebagainya. Cikgu boleh set diri sendiri. Ini yang berdasarkan apa yang cikgu perlu. Kemudian, kesan perubahan slide. Macam saya sekarang guna. Okey. Carikan transitions. Apa maksud transition? Transition bermaksud dia gunakan slide-slide yang berbeza. Dia tak tukar daripada slide pertama ke slide kedua. Tapi jika tukar seperti biasa, dia hanya tukar saja. Tak ada apa-apa efek. Rasa bosan, betul tak? Macam sekarang saya guna, dia macam flip buku. Satu muka surat, dua muka surat, flip. Ini lebih menarik. Mereka akan berasa, ini menariklah, saya nak belajar. Sini ada banyak jenis. Cikgu boleh tekan transition. Okey. Dalam sini, saya mesti menekankan bahawa bukan semua itu transition, bagian transition, semua versi PowerPoint ada. Hanya 20 19 ke atas. Saya ingat saya. Kalau itu, cikgu-cikgu yang tak ada perlu update lah. Okey. Jadi element multimedia tu yang menarik tu balance screen, mana-mana format. JPEG, PNG semua boleh ke? Boleh. Cikgu hanya perlu
cari daripada internet dan modify-nya. Sama mudah saja. Dari sini ada morph, wave, push, wave, speed, reveal, cut, random pass dan sebagainya. Ada banyak jenis dan selainnya ada 40 lebih jenis. Okey. Okey. Kemudian, cikgu hanya pilih slide yang nak. Okey. Macam saya nak slide pertama kepada slide kedua, saya guna morph. Dengan itu, semasa saya tukar slide kedua, dia akan itu Pikachu akan bergerak dari slide pertama ke slide kedua punya slow motion. Ini kesan morph. Itu kesan slide. Ini morph. Okay. Kemudian boleh kongsikan link slide ini di akhir pembentangan. Saya kurang faham dengan apa maksud. Cikgu nak slide ini atau nak apa? Cikgu Nova di saya terus tekan dulu Okay. Okay. Kemudian biar kita kenali apa hyperlink. Sebenarnya cikgu tadi tengok pada permulaan saya ada sasaran, ada perkongsian. Tapi saya tekan itu sasaran dia akan tukar ke page yang lain. Tekan itu perkongsian dia ke page yang lain. Mengapa? Karena saya guna hyperlink saja. Ini sangat mudah. Baik, nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh yang sesuai. Okey. Image Pikachu tu memang dalam format GIF dia bergerak tu. Ya, memang GIF. Cikgu sangat mudah saja. Nanti saya akan tunjuk bagaimana carikan ini semua. Sangat mudah. Gunakan Google Search dapat cari. Tak susah, tak perlu takut. Okey? Biar kita kenali hyperlink dulu. Yang pertama, insert image dulu. Atau insert apa yang cikgu nak. Macam segi 4, segi 3 dan sebagainya. Kemudian, gerakan tertikus ke atas image ini. Right click. Cikgu akan perasan sini ada satu hyperlink. Tekan hyperlink. Okay. Kemudian, pilih paste in this document. Tekan ini. Tekan ini. Dia akan muncul apa slide yang cikgu sudah cadangkan. Jika cikgu sudah cadangkan 10 slide, dia akan keluar 10 slide. Ini cikgu kata, saya tak nak slide ini. Saya nak slide daripada dokumen yang lain. Juga dapat cari. Tapi, saya nak cikgu jangan asingkan dua dokumen. Kenapa? Ini akan ada satu masalah. Iaitu, jika cikgu dua dokumen berbeza, mungkin akan jam. Jam, kemudian lag, tak dapat bergerak. Mungkin dia tak dapat baca. Terutama yang cikgu guna pen drive save, mungkin cikgu bergerak ke komputer yang lain untuk tunjuk ini akan ada masalah. Okey, Cikgu Muhammad Asisi kata, semua dokumen kena letak dalam satu folder ke? Saya nasihat dalam satu folder yang tetap. Jika cikgu nak dalam pen drive, guna semua dalam pen drive. Jangan ambil itu maklumat yang link punya daripada PC, tapi cikgu guna pen drive copy. Kenapa? Dia punya lokasi tak sama, dia mungkin akan menjejaskan fungsinya. Okey, saya teruskan. Okay, slide yang ingin anda paukan. Mungkin saya perlu slide 1, saya tekan slide 1. Ini akan terus paukan. Okay. Kemudian, mengolah aplikasi animasi. Okey, cikgu kata, mengapa kamu punya itu Pokemon punya itu watak utama, Ash boleh bergerak sini, bergerak sana, dia boleh bergerak. Ini originally dia tak ada. Ini saya guna animasi. Kebanyakan cikgu mungkin tahu apa maksud animasi ini. Dia ada banyak pilihan. Ada entrance, emphasis, emotion. 4 jenis berbeza. Entrance ya bagaimana dia keluar, dia masuk ke slide yang kita sediakan. Emphasis dia akan ada pergerakan yang tertentu, macam dia akan besar kecil, dekat dan sebagainya. Exit dia keluar. Motion dia boleh bergerak dengan tanpa fix punya pergerakan. Mungkin macam bentuk infinity, mungkin macam naik mendakikan itu bukit dan turun bukit, macam begini. Okey. Animation
Dalam animation sana, ada satu animation page. Cikgu boleh tekannya. Tekan untuk apa? Selepas tekan, apa yang cikgu set, ini akan muncul dalam kotak ini. Okay. Cikgu boleh buat apa? Ada susunan animasi. Cikgu boleh susun secara apa yang cikgu nak. Okay. Mungkin saya nak ini ke dulu, ini selepas. Saya boleh susun dari step by step. Apa yang cikgu perlu? Okay. Kemudian, trigger. Ini trigger sangat menarik. Mengapa? Karena trigger ini, dia boleh melukarkan itu slide tanpa tukar slide. Okay? Dia hanya itu image bergerak saja. Okay. Okay? Image dengan tanpa bertukar slide. Okay. Cikgu tengok sini ada satu kad Doraemon. Okay. Saya hanya tekan dia saja. Dia boleh ubah. Macam playing card. Read card. Okay. Anda berikut yang mana ada kon. Kemudian saya bagi pilihan. Selepas jawab, saya tutup balik. Ini biasa saya akan buat itu dalam flip card dan murid dalam kelas bagi mereka cuba cari jawapan. Ini boleh memberikan satu gamifikasi yang sangat senonoh. Okay. Sorry, agak salah. Sorry. Tengok, so perasan. Ini PowerPoint, betul tak? Tekan salah, dia akan terus ke page yang seterusnya. Ya, Cikgu Siti Nurhaiza atau apa nak tanya? Cikgu Siti Nurhaiza? Maksudnya salah tekan. Okey, saya terus ya. Okey, saya balik. Tengok, dia balik ke sini. Ini kerana hyperlink, fungsi hyperlink yang mudah. Okey, selepas perkongsian. Okey, sebelum saya masuk ke cabaran, saya akan cross screen ini dulu. Saya bagi contoh-contoh kepada cikgu. Tunggu sekejap. Okey, saya bermula dengan atas tadian dulu. Okey, macam ini. Sorry. Kerana saya bukan lama. Precursor. Cikgu sangat mudah saja. Jika cikgu kata, saya malas nak pindah ke soalan. Dalam sini, dia pun ada library boleh sharing punya. Tapi, jika cikgu nak yang baik punya, perlu upgrade to Pro. Jika tidak, cikgu hanya maksimum 4 soalan saja. Okey? Okey. Macam sini, saya ini sedang now praying. Okey. Selepas saya buka ini, murid-murid dia akan terus jawab bila soalan, kemudian dia jawab dengan kad dia tunjukkan saya. Kemudian saya akan snap dengan handphone saya. Okey. Ini sangat mudah saja. Kemudian cascade. Okey. Ini saya paling suka kerana dia mudah dan dia sesuai untuk semua orang guna. Okey. Sini saya sorry, saya tekan salah. Okey. Sini saya akan cuba share ini kepada cikgu boleh cuba masuk dapat masuk ke dalam. Kemudian cikgu cuba gunakan ini. Memang mudah diguna. Okey, jadi cikgu sesuai boleh login dengan MOE account dengan free. Sangat mudah. Ini boleh digunakan sejak perkongsian dalam satu sekolah. Jikalau, okey, contohnya sekolah saya ada 4 kelas tahun 1. Okey, itu 4 kelas tahun 1 ini salah seorang cikgu dia sudah bina chapter 1. Dia boleh share antara 4 kelas, dia hanya share dengan rakan-rakan sahaja. Okey, sekarang saya akan share ini. Okey. Tunggu saja, saya off dulu kerana saya punya laptop lag. Okey. Selesai. Okey, saya sudah letak link ini, cikgu boleh terus masuk dalam untuk cuba. Okey, nanti saya akan tunjuk apa yang hasil cikgu sudah buat. Okey, saya akan
off camera sekejap ah. Saya bagi cikgu 5 minit, cuba dulu. Belum lagi. Masih yang terbaik lagi. Okey. Saya tadi tunjuk pada cikgu. Okey, tengok. Apa-apa yang cikgu sudah jawab, ada kat sini. Sabar Sultan Sun 2, Sun 3. Apa cikgu ada? Macam cikgu Muhammad Asisi jawab sini. Okey, sabar tengok. Oh, apa jawapan dia? Dia tulis, oh, ABCD. Okey, jika saya rasa betul, saya boleh kat sini tulis, maka. Satu, maka. Okey, ada tunjuk maka. Kemudian, sini atas sini ada satu dangan. Apa maksud? Nak tanya soalan. Mungkin Cik Basri kata, oh saya tak faham apakah mana nak gunakan ini. Dekat ini saja, saya akan rasa, oh, sini ada murid yang bersoalan. Saya tanya, okey. Dan sini dia boleh terus tengok apa yang cikgu sudah jawab, guna. Sini ada semua jawapan dia. Okey. Dan cikgu-cikgu yang sangat mudah. Sangat mudah sini. Okey. Lepas itu saya bagi lagi 3 minit, cikgu cuba saja. Nanti saya akan terus dengan mesin. Sini semua saya boleh tengok apa-apa yang sudah jawab, sudah guna. Sini semua boleh tengok. Okey. Dan dia punya markah akan cikgu letak dalam sana akan tunjuk. Ini ada satu orang angkat tangan, saya tengok. Okey, siapa itu? Okey, soal off. Soal off, soal tak ada. Apa yang kamu tekan, saya perasan. Kalau itu biasa ya, saya gunakan ini semasa PVC. Saya bagi soalan dia sudah jawab. Kemudian saya akan minta dia, ada masalah? Tekan. Kerana bagi sekolah yang bermurid panjang, tak boleh banyak. Bagi 15 lah. Dia tak boleh fokus semua sekali seperti itu. Ada masalah, kita tak tahu. Mungkin ada murid yang malu tanya, tapi mereka gunakan sini, saya boleh jawab. Okey. Contohnya, saya bagi lagi. Jika murid ini ada masalah, saya tak nak pergi ke sana, saya boleh tunjuk ke sini, saya boleh tulis terus ke sini, terus boleh jawab. Kemudian saya akan guna mikrofon, tekan saja, murid ini ada masalah dan sebagainya. Bagi tahu saya. Okey.
Saya akan bagi tahu kepada mereka, mereka akan cuba jawab soalan. Okay. Cikgu maaf, Afiq, belum ada link hadir lagi. Saya tunggu sekejap. Thank you. Okay. Masa yang saya estimate sudah habis. Oleh itu saya continue dengan sharing yang lain. Okay. Nah ini, brokers. Okay. Biasanya saya adjustkan apa-apa soalan. Saya sudah design. Kemudian saya hanya assign kepada murid untuk memakainya. Kemudian selepas jawapan, dia akan bermain-mainan yang disediakan daripada apps ini. Tak perlu kita untuk risaukan apa yang buat. Okey, cikgu-cikgu hanya sediakan soalan saja dan assign kepada murid sama mudah ini. Mereka boleh buat semasa dalam rumah, semasa dalam kelas. Tapi saya nasihat ini guna pada waktu cuti. Jangan guna semasa PPC kerana jika guna dalam PPC mungkin mereka sudah asyik hanya main saja. Okey. Ini 3 saya sudah sharing. Okey, saya off dulu. Okey, saya share lagi. Okey, saya bagi yang maksud contohnya saya bagi ini. Okey. Ini salah satu jenis permainan. Okey. Maksudnya. Okey. Murid-murid akan ada banyak soalan. Bagi mereka. Cikgu Sania, ada apa masalah nak tanya? Okey. Okey, saya terus ya. Kemudian ini, tengok. Ini saya comel betul tak? Okey, saya hanya tekan sahaja. Okey, ini gunakan efek link. Okey, murid akan masuk sana untuk cuba jawab soalan. Okey, mungkin apa jawapannya mereka tahu. Mereka cuba. Okey, ya, sudah salah. Okey, mereka akan tahu, ini sudah salah. Mereka faham. Mereka akan cuba jawab lagi. Okey. Contoh seperti begini. Salah lagi. Okey, ini saya guna efek hyperlink. Sangat mudah. Kemudian, biar okey. Dia sudah berjaya. Dia tahu dia sudah berjaya dan dia sangat gembira. Ini ya salah satu jenis permainan. Okey, lagi saya berkongsi dengan. Sorry ya, kerana sekolah saya ekspresi oleh itu saya biasa banyak ialah dalam bahasa Cina. Oleh itu saya share dia fungsi guna saja. Okey. Lagi satu. Sorry. Ini. Tadi saya bagi tahu itu kalau bar tu boleh kick ke? Tunggu sekejap. Saya tak sure cikgu jaga apa itu masuk color bar. Cikgu Muhammad Asisi yang masuk ini ke? Yang bawah ini ke? Color bar. Yang mana warna bawah tu? Ya, boleh kick. Saya hanya tukar dengan efek hyperlink. Terus kick, dia akan jump. Okey. Cikgu berperasan, saya punya itu arrow ke atas, dia arrow. Tapi sampai sini, dia tukar jari, tekan. Okey, saya tekan kuning. Tekan. Dia akan terus kepada soalan yang ketiga. Ini berbeza-beza. Semudah saja. Okey. Lepas itu, apa yang saya boleh conclude ialah semua ini saya hanya gunakan PowerPoint saja. Cikgu boleh share the link ke? Okey, cikgu bukan semua saya boleh share. Apa yang saya boleh share, nanti saya akan share. Okey? Okey, saya teruskan dengan ini. Okey. Ini apa yang saya cakap ialah free card. Saya bagi tahu cikgu, ini pada permulaan memang susah kerana perlu buat satu demi satu. Sebab cikgu ada satu template sudah sediakan diri, kamu boleh mudah gunakan. Boleh adjust. Apa-apa ini cikgu boleh adjust punya. Boleh killer punya. Macam ini sekarang saya gunakan ini, saya hanya tekan saja. Okey.
dia ada banyak kad. Okey, dia nak jawab soalan ini, dia tekan. Okey. Ini ialah apa efek? Dia itu move. Saya guna itu slide, dia move. Itu transition. MORPH, move. Tengok, dia kad yang sama tapi style yang berbeza, dia akan besar kecil. Kalau saya tekan ini, trigger. Dia akan keluarkan soalan. Baik, dan cikgu hanya tekan jawapan saja. Okey? Sama dah tekan. Oh, dia salah. Oh, dia beritahu salah. Sama dah. Okey, cuba sekali lagi. Cuba sekali lagi. Dia tekan lagi. Tengok betul lagi tak? Oh, salah lagi. Tekan. Lagi dah. Dia cuba. Okey, biasa saya ini akan bagi murid dia buat dalam kelas dulu. Salah itu hyperlink lah. Betul, memang hyperlink semua ini. Sangat mudah. Okay? Dan itu, sorry saya tekan dulu ini. Okay. Semua ini hanya hyperlink saja. Sangat mudah. Okay, dia terus percaya. Terus. Okay. Dia terus. Dia gunakan yang berterusan. Okay, jadi tidak, dia berbalik lagi. Semua ini efek hyperlink. Sangat mudah. Itu cikgu boleh gunakan semasa kelas. Baik, tapi saya bagi tahu cikgu dulu. Cikgu cuba bagi murid buat diri sendiri dulu. Kerana mereka perlu jawab lebih cepat masa. Kerana jika tunggu mereka jawab semasa bagian ini, memang makan masa banyak. Okey, saya lagi contoh. Sekejap. Ini yang mudah saja. Ini saya hanya terus ambil efek daripada atas salinan. Dia terus gunakan buka. Ini macam buka pintu. Move punya efek juga. Baik. Ada soalan, mereka tekan saja jawapan. Oh, betul. Dia akan berjaya tukar soalan. Oh, dia salah, dia salah. Okay, ini salah lah. Dia perlu buat semula. Okey. Oh, dia berjaya. Dia bergerak ke depan. Ini cikgu boleh guna row effect atau row effect, move effect. Semudah. Okey. Lagi satu. Cikgu akan perasan, kenapa semua ini macam sama? Hanya animasi yang berbeza. Memang. Kerana bukan semua murid suka kan Pokemon, betul tak? Ada murid yang suka Clash of the Titan, mungkin dan sebagainya. Okey, mungkin suka Shinchan. Cikgu boleh pilih tema-tema berbeza. Gunakan style yang sama saja. Gunakan style sama tapi tema berbeza. Murid akan lebih senang belajar. Kamu nak pukul audio mouse tu. Buka. Cikgu Muhammad Asisi, saya kurang faham apa maksud kamu nak pukul audio opposed to come. Bermaksud cikgu bagaimana letak itu suara ke? Jika ini cikgu letak itu suara sambutan saja. Okey, saya tunjuk. Okey, cikgu boleh letak dapat insert sini. Ada banyak cikgu. Video, audio. Cikgu apa nak? Cikgu hanya letak saja. Tapi jangan lupa apa cikgu suruh letak. Okey, kerana saya biasa saya letak itu lagu atau apa suara, saya letak pertama. Okey. Selepas letak ini, cikgu ada satu ikon ini, tapi cikgu jangan lupa hide sembunyikannya. Jika tidak, kamu akan perasan ini. Dan cikgu boleh lock dia terus dari slide seterusnya berterusan, tak berhenti. Okey. Jika cikgu nak berbeza-beza tema, berbeza-beza suara, itu memang masa banyak. Saya rasa cikgu hanya gunakan satu suara cukup lah, kecuali suara sampai ke menengan. Okey. Lagi satu. Ini ya saya tunjuk tadi dalam itu saya punya video yang pertama permulaan. Okey. Ini saya pernah guna semasa itu MCO sebagai perkongsian kepada murid-murid sekolah yang lain. Okey. Sangat mudah ini. Terus tekan masuk sana, saya mesti ada satu target, ada itu cabaran dan tipe latihan.
Ini tiga-tiga yang secara mudah saja. Okay? Saya tunjuk soal itu lagi dulu. Okay. Apa yang saya ajar, saya terus guna buku ini yang mudah saja. Ah, sebab guna, sebab habis saya terus balik ke cabaran. Nanti saya akan tunjuk cabaran yang bagi cikgu sejak Pikachu Pokemon punya. Ini ialah jenis iaitu script games. Okay, tekan. Dia akan ada soalan. Okay. Murid-murid perlu jawab soalan ini dan tekan apa jawapan. Ini mungkin efek. Okay, dia soal skala tak sesuai. Okay, dia perlu jawab lagi. Cikgu jangan biarkan dia putus asa. Walaupun dia salah, jangan marah dia. Bagi dia cuba sekali lagi. Karena kita jangan bagi dia putus asa. Okay? Ini jawapan saya tengok dulu kerana. Okay. 30. Okay. Oh, sorry, saya salah. Okay. 8, 6, 14. Okay, tekan. Oh, dia sudah berjaya. Tapi ini masalah cikgu. Perlu buat itu efek. Ini makan masa sikit. Cikgu Muhammad Asisi, ini memang menarik kerana murid-murid memang suka. Walaupun kelas saya tahun 6, mereka pun suka. Kerana mereka kata, sentiasa hanya talk and talk, dia rasa boring. Tapi ini mereka boleh cuba bermain, mereka akan persayaan. Memang sesuai. Itu saya memang menggalakkan itu pendekatan gamifikasi. Gamifikasi merupakan salah satu unsur daripada hiburan. Tapi dia berbeza ialah hiburan ialah dia termasukkan nyanyian dan sebagainya. Ini tak perlu. Ini hanya main saja. Okay? Lagi satu perkongsian ialah Doraemon punya. Tunggu sekejap. Saya cari dulu. Ini saya soal banyak guna kerana saya guna satu template yang sama tapi saya ubah soalan, ubahkan itu maklumat saja. Sama mudah. Tak perlu takut. Sini. Biasa ya saya akan guna satu story, satu cerita untuk melanjutkannya. Okey, contohnya saya seperti kamu punya paling suka punya teriyaki, jadi kamu dapat carikan, ini akan bagi anda. Okey, cuba bantu. Ada satu bilik bagi dia cari tips. Tips pertama ada 5 soalan, dia perlu jawab soalan satu demi satu soalan. Jawab dulu, kemudian sambung. Akhirnya dia dapat hint semua, dia jawab soalan. Demo pendek untuk animasi ini. Okey. Cikgu, saya bagi tahu dulu. Jika saya masih tinggal 17 minit, saya dah cukup masa. Jika cikgu nak, lain kali saya akan kongsikan step by step secara itu hands on kepada cikgu. Okey? Bolehkah cikgu kong? Saya punya YouTube channel, saya tak ada tunjukkan cara-cara bagaimana untuk membinakan. Saya ada hasil saja YouTube saya. Sorry ya cikgu. Okey, tunggu sekejap. Okey, ini sudah. Okey, saya balik ke sini. Sorry ya, saya tukar sharing dulu cikgu. Okey. Tunggu sekejap cikgu. Sorry, kerana saya punya komputer sudah tua, dia sentiasa slow sikit. Okey. Bagi satu perkara, jika cikgu punya itu RAM tak cukup, saya nak cikgu jangan guna banyak itu GIF file, GIF file. Mengapa? Kerana dia bergerak mesti perlu RAM yang banyak. Okay? Dia akan jam bunyi. Okay? Okay, sekarang cikgu sudah tahu apa itu latihan dan sebagainya. Sekarang kita masuk cabaran. Okay, saya minta cikgu-cikgu cuba jawab. Okay? Dan cikgu dapat betul tak? Okay? Sekarang kita cabar. Okay. Terima kasih cikgu know your result. Okay. Sekarang saya bagi soalan. Ada 3 jawapan. A, B, C. Cikgu cuba tekan A, B, C sudah cukup. Jika kasih A, kasih A. Quizy B, word C. Okay.
Ini perisian dalam talian manakah yang dapat menjadikan sesi pembelajaran lebih interaktif antara cikgu dengan murid? Yang mana? Cikgu cuba tekan. Cuba buat soalan ini. A. Cascade. B. Quizzy. D. Walk. Cikgu boleh cuba? Apa jawapan cikgu? A. Cikgu kau kata. Oh, cikgu no, Yus kata C. Wah, tiga soalan, tiga jawapan ada. Okey, saya tunjuk Oh, paling banyak sebenarnya ialah A. Okey, saya tunjuk A dulu Tengok betul atau tidak. Tekan. Oh, hebatnya. Cikgu tahu jawapannya. Okey, tengok. Gunakan slogan yang bagus. Jangan kata, oh, apa-apa yang bukan-bukan. Okey, murid akan, oh, banyak nak cuba lagi. Okey, terus. Kemudian, oh, Pokemon kedua lagi. Cabar lagi. Okay. Format image manakah yang mempunyai ciri tiada latar belakang? Tiada latar belakang. A. QR. B. PNG. C. GIF file. Tengok dulu. Ini sama A, C, B. B. 3. Oh. Semakin banyak B. Saya cuba B dulu. Okay. Hebatnya. Betul juga. Wah, cikgu-cikgu memang pandai lah. Okay, saya terus. Okay, Pokemon ketiga. Cuba cabar. Okay. Dalam animation, budak manakah yang berfungsi untuk melakukan kesan trade dan memberikan lebih banyak kawan dan interaktiviti kepada persembahan? Okey, tengok. Cikgu bagi jawapan. A. Brush. B. Trigger. C. Morph. Woi. Semua pun B punya. Betul ke? Saya cuba tekan. Memang betul. Hebatnya semua cikgu. Ada tengah. Bagus. Terusnya. Pokemon keempat. Cabar dulu. Untuk mencapai kesan animasi membalik buku, flipbook, yang realistik ketika menukar slide. Kita perlu menggunakan A. Animation. B. Design. C. Transitions. Sebaiknya cikgu. Ada C, ada A. Kebanyakan C. Okey, saya cuba kali ini cara gunakan yang minor punya. Tengok dulu. Animation. Tekan. Alamak! Salah. Okey, tengok. Saya guna off saja. Jangan guna kamu skala yang lain. Ini akan mencerdaskan keinginan atau motivasi murid. Lalu cikgu boleh tukar off. Cuba lagi. Sekali lagi. Cukup. Okey, cuba lagi. C. Cikgu tekan C. Hebatnya. Bagus. Biasanya saya akan bagi tahu murid. Ini betul. Mari tepukan. 1, 2, 1, 2. Begini. Maka saya gembira. Okey. Terus. Okey, soalan kelima iaitu Lunara. Cuba cabar dulu. Test maknanya murid. Betul. Memang. Kamu perlu merangsangkan niat mereka bermain dan niat belajar. Jangan bagi dia give up. Baik? Fungsi apa dalam format background boleh memberikan kesan lebih menarik dan kompleks berbanding dengan menggunakan warna pepejal. Texture fill, gradient fill, pattern fill. Yang mana? A, B, C. Ini susah. Semua jawapan B. Tak ada pilihan lain ke? Saya cuba dulu. Tekan dulu. Semua cikgu hebatlah. Tahu jawapan B. Hebat. Okey. Kemudian, soalan ke-6. Simbola. Cuba cabar dulu. Okey. Apakah mewujudkan aura percaya di sekitar objek, memberikannya perlampiran yang lebih lembut dan percaya? Glow, shadow, barrier. A, B, C. Yang mana? B. Sebenarnya 2 B. 3 B sudah. Cepatnya. Saya tengok dulu. B shadow.
Alamak, sudah kalah. Oh, cuba lagi. Okey. Oh, bukan B, A juga ada. Saya cuba A. Hebatnya. Betul. Memang A. Oh, pandainya cikgu. Okey, seterusnya saya guna soalan ketujuh. Real Cosma. Okey. Coba. Okey. Budak mana yang boleh digunakan untuk melembar pantulan pada cawan? A. Picture format. B. Shape format. C. Design. Yang mana? Cikgu-cikgu, jawapan mana? Soal sunyi. Oh, B. B. Okey. Ada tiga orang cikgu A, yang lain B. Okey. Saya cuba B dulu. Okey. Alamak, salah lagi. Okey, tak apa. Kita cuba sekali lagi. Saya cuba. Picture format. Oh, hebatnya. Mudah ke? Okey, terus. Okey. Sekarang sama Big Boss. Okey, saya cuba cabar dulu. Ini Big Boss, saya guna masa lama sikit. Mari cikgu-cikgu cuba. Bagaimana cara membuat animasi cawan bergerak dari kanan ke kiri dalam gambar? Motion path A, entrance B, emphasis C. Semua Big Boss pun mudah ke? A semua cakap. Okey, saya cuba tekan. Ada C. Seorang cikgu C saja, yang lain A. Saya cuba A dulu. Hebatnya. Big Boss sudah dikalahkan. Okey, kita terus. Okey. Sampai akhir, murid-murid akan dapatkan skrin ini. Dan biasanya saya akan sediakan satu logo dan sebagainya untuk mereka. Logo begini, semacam ini. Saya biasa bagi murid chalk ke atas dia punya buku catatan mereka. Dan itu mereka kata, apa dia sudah berjaya dan sebagainya. Itu ganjaran tidak semestinya perlu hadiah yang mahal dan sebagainya. Satu chalk mereka pun sangat gembira. Rasa ini memang sesuai untuk semua cikgu gunakan kerana gamifikasi memang merupakan satu yang seronok. Betul kan cikgu? Suka kan perkongsian ini ke? Adakah cikgu boleh bagi sikit feedback apa yang cikgu rasa okey tak ini? Terima kasih cikgu. Okey. Jika tak ada soalan, saya akan kembalikan ini kepada admin untuk sesi seterusnya. Okey, terima kasih admin. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you. Admin? Cikgu Lulu? Ada ke? Cikgu Lulu sah? Ada ke? Saya tengok dulu Saya klik ini dulu. Terima kasih. Sekejap. Ya, okey. Baik, terima kasih rakan-rakan. Jika ada apa-apa tanya, boleh tanya dalam grup juga. Terima kasih. Jika cikgu perlu, saya akan kongsi yang cara-cara bagaimana menjalankan kemudian. Saya akan tanya admin dulu lah. Terima kasih.